Utama TVS, kita mulakan perkembangan dalam negeri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menzahirkan rasa syukur kepada Kerajaan Persekutuan kerana telah meminda Perlembagaan Persekutuan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Katanya langkah berkenaan yang merupakan asas kepada pembangunan keluarga Malaysia perlu terus dihormati. Dan dalam tahun yang lepas, kerajaan telah meminda perlembagaan kita dengan memasuki beberapa faktor-faktor yang menjadi asas kewujudan Malaysia. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang telah sanggup meminda perlembagaan kita dan mengambil kira Perjanjian Malaysia yang menjadi asas kewujudan negara Malaysia. Di samping itu, mengiktiraf laporan IGC. Ini adalah rangka perundangan yang harus kita hormati dalam kita membangunkan keluarga Malaysia. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perasmian Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022 peringkat Sarawak di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Katanya lagi keputusan berkenaan juga akan mengukuhkan lagi keazaman untuk meningkatkan pembangunan di Sarawak. Terdahulu, Abang Johari menyertai acara Zumba di sekitar tebingan Kuching sebelum berjalan melalui Jambatan Darul Hana menerusi program berjalan teguh bersama keluarga Malaysia dan turut bersama beliau adalah barisan Menteri Kabinet Sarawak serta ketua-ketua jabatan termasuk pengarah Jabatan Penerangan Sarawak Jaafar Jantan dan juga kira-kira 300 keluarga Malaysia. Majlis yang berlangsung juga merupakan kesinambungan kepada pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022 peringkat kebangsaan yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 30 Julai lepas yang bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Pada Disember 2021, rang undang-undang untuk meminda Perlembagaan Persekutuan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 diluluskan dengan memperoleh sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen. Sarawak menyasarkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6 ke 8% bagi memacu usaha ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Demikian menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Beliau berkata demikian sambil merujuk kepada kenyataan Bank Negara Malaysia berhubung pertumbuhan ekonomi negara yang lebih kukuh pada suku kedua 2022. Dan saya ucap tahniah semalam kita mendengar laporan daripada Bank Negara mengenai dengan pertumbuhan ekonomi kita dalam angka 8% hingga 9%. Dan bagi negeri Sarawak, sebab kita menuju ke arah negeri maju 2030, jangka panjangnya kita juga perkenalkan GDP growth dalam lingkungan 6 hingga 8%. Terdahulu, ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh luar jangkaan sebanyak 8.9% pada suku kedua 2022 dipacu permintaan domestik yang kukuh di tengah-tengah pemulihan pasaran pekerjaan. Pertumbuhan itu juga lebih kukuh berbanding 5.0% yang dicatatkan pada suku pertama 2022 sekaligus menjadikan pertumbuhan pada separuh pertama 2022 sebanyak 6.9%. Dalam pada itu katanya keyakinan pelabur asing untuk melabur di Sarawak turut dilihat semakin positif dan meningkat disebabkan oleh dasar yang dilaksanakan Sarawak lebih-lebih lagi dalam menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri maju dan berpendapatan tinggi. Alhamdulillah, saya nampak bahawa keyakinan pelaburan
kepada ekonomi Sarawak begitu tinggi dengan pelaburan-pelaburan yang menjangkau 60 bilion ringgit injection kepada ekonomi kita, dan saya yakin anak-anak Sarawak harus meningkatkan kepakaran dan juga skill supaya kita dapat memakmurkan negeri kita dalam ekonomi yang mampan, khususnya membangun luar bandar, dan supaya mereka dapat menikmati apa juga kemudahan moden bagi mewujudkan satu keluarga Malaysia yang moden di keluarga Sarawak yang indah ini. Sehubungan itu, Abang Johari turut menekankan pucuk pimpinannya di bawah Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus melaksanakan pelan jangka panjang bagi mencapai sasaran negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Ini termasuk membangunkan kawasan luar bandar supaya sejajar dengan peredaran zaman. Sebab itu kerajaan pimpinan saya GPS menekankan pembangunan jangka panjang dengan menambah nilai tambah kepada sumber-sumber yang ada di Sarawak dan juga mewujudkan hala tuju supaya Sarawak juga membangun sebagai sebuah negeri yang maju berpendapatan tinggi. Inilah hasrat kita bersama, di mana saya sebutkan dengan Perdana Menteri, kalau Sarawak maju, Malaysia juga maju. Lebih 30 kenderaan dari pelbagai agensi menyertai konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia merentasi 33 daerah di seluruh Sarawak. Pengarah Penerangan Sarawak Jaafar Jantan berkata konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia anjuran Jabatan Penerangan Sarawak ini diadakan sempena sambutan Bulan Kebangsaan peringkat Sarawak. Pada tahun ini, Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak akan mengadakan konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia di seluruh daerah Sarawak. Penyertaan pada kali ini melibatkan lebih 30 buah kenderaan dari pelbagai agensi. Konvoi KMKM 2022 pada kali ini akan melintasi 33 daerah di seluruh Sarawak, menerusi 37 pit stop dengan perjalanan sejauh lebih kurang 4,025 km bermula dari Teluk Melano sehinggalah ke Lawas dan akan berpatah balik ke Petong pada 31 Ogos 2022. Selain konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia, program melibatkan golongan belia juga telah disusun atur selari dengan objektif untuk memupuk dan menyemarakkan semangat patriotisme dan rasa cinta kepada negara. Bagi yang berminat, boleh layari laman tertera.